wabarakatuh. Kita buka Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi penyampai tafsir kita pada pagi ini, Ustaz Sofianullah, alhamdulillah yang dapat bersama kita lagi pada pagi ini. Kami keluar hari ini menglepas beliau dan ini dia sambung lagi, dan Ustaz Mahdi itu Ustaz Sofi itu tahun habis serentaknya gitulah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz Sofi kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri peluang kita untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita duduk di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduk di rumah Allah ni banyak rahmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dapat kita tikaf, dan apa kita dapat mengaji bersama ustaz kita. Alhamdulillah kita berada di surah Sajdah. Surah Sajdah dibaca semua dah malam Jumaat tu, pagi-pagi kita dibaca waktu subuh tu Sajdah dan ada ustaz tu. Alhamdulillah dengan huraian ustaz lepas lagi maknanya kita dapat hayati insya-Allah. Kita dapat dari semaya itu alhamdulillah dapat kita cuba hayati sekitarnya apa yang kita faham daripada makna-makna yang Allah Subhanahu yang Ustaz tengok kepada kita. Alhamdulillah kita sampai ke ayat 23 dah. Walaupun ataina ayat 23 dah. As-Sajdah. Sajdah. Apa awak buat ni? 3 297 ni, 297. InsyaAllah mainlah kita bersama Ustaz untuk kita memahami ayat-ayat yang kita baca, dengar semua, baca semua tu, insyaAllah kita cuba pahami dan beramal dengan ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatan wassalaman ala khairi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpah kepada kita lah. Kalau kita nak tengok, nak hitung, nak bilang mana susah, sukar, untuk hitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala memang tak terhitung banyak sangat. Yang kedua juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita boleh bersama dengan Al-Quran Karim. Kita cuba untuk memahami dan memohon supaya Allah Taala bagi taufik kita jadikan Quran sebagai apa dia ni, cara hidup kita lah. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al Quran akhlaqana, Allahumma ja'al Quran akhlaqana. Minta Allah Taala bina akhlak kita berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Sebab saya yakin bahawa sebarang pembinaan yang berasaskan kepada Al-Quran, dia adalah jalan kepada kejayaan.
Itulah yang kita impi semua, cita-cita semua, supaya kita nak hidup bersama Quran, bukan hanya sekadar kita baca, tapi kita nak faham, kemudian kita membudayakan hidup kita dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung apa yang kita bincang pada minggu lepas. InsyaAllah hari ini kita akan cuba habiskan, iaitu kita akan start ayat yang ke-23. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i. Sebenarnya biasalah setelah kita teruskan pada uraian dia, sama-sama kita bakal baca insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Alhamdulillah kita dah baca membayar daripada surah Sejadah sampai akhir untuk hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya syarah tentang ayat yang ke-23 ini, insyaAllah saya nak sebut sikit apa yang kita bincang sebelum ini. Kita bincang sebelum ini tuan-tuan semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam rangka untuk nak bawa manusia kepada kebenaran. Berapa cara yang Allah Ta'ala gunalah.
Allah Ta'ala ni Maha Rahmat, dia tidak cepat bertindak dengan tindakan yang habis lalu tu. Allah Ta'ala bagi beberapa perkara tu semua supaya manusia sedar bahawasanya dia buat salah, dia perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana dalam ayat yang ke-21 kita baca, Allah Ta'ala kadang-kadang tuan-tuan semua dia bagi ujian dalam bentuk musibah, dalam bentuk bala supaya manusia sedar, supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang semua-semua tu kadang-kadang leka, kadang-kadang sentiasa dapat nikmat, rasa lupa Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala tu semua untuk kembali dia kepada kebenaran, kadang-kadang Allah Ta'ala uji ini supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka ni kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bawa ajar Quran, ajar kebenaran dia. Dua perkara lah, sama ada dalam bentuk Allah Ta'ala uji dan musibah. Yang kedua pula Allah Ta'ala berajar ke dia, ajar Quran ataupun ajar kebenaran. Kalau dua perkara ni tak terima berlaku, ada. Kalau Allah Ta'ala uji pun dia tidak sedar diri dia. Kemudian Allah Ta'ala baca Quran melalui Rasul, melalui ulama, melalui orang-orang soleh baca Quran, kita tak sedar juga. Maka layaklah dia ni dikenali sebagai orang yang paling soleh. Mana yang kita baca dengan bahara, Allah Ta'ala kata kepada dia, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Orang macam Allah Ta'ala memang benar betul kalau Allah Ta'ala bertindak. Ketika kalau Allah Ta'ala bagi dia supaya dia sedar diri, tiba-tiba tak sedar juga, maka layaklah dia dikenali sebagai orang paling zalim. Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila sebut orang paling zalim itu memang dia bersedia lah untuk menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kemudian daripada itu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bawa cerita tentang risalah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Itu ayat walaqad ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu walaqad ataina Musa al-kitab fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kamu jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil. Sini Allah Ta'ala tentu semua nak mengingat bahawasanya Nabi SAW bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW dia bertemu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Yang kata lain, dia adalah satu daripada rumpunan yang sama lah. Maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala kata fala taku fi miryatin min liqa'i, jangan kamu ragu-ragu lagi tentang persamaan di antara kamu dengan Nabi Musa AS. Ada setengah ulama tafsir ikut dengan makna pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi saya tengok kebanyakan ulama dia lebih condong kepada tafsiran mengatakan maknanya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah persamaan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dan kata lain tuan-tuan semua, ajaran Nabi Muhammad ni adalah kesinambungan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Mana ayat ni tuan-tuan semua, satu daripada benda yang Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa pertamanya kita apa yang kita bawa ni satu benda besar sebenarnya. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang dibawa yang pernah diturun kepada Nabi Musa AS. Mana benar ni benar besar kan, satu risalah ataupun satu kebenaran yang cukup besar dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW tuan-tuan semua, kalau tengok adalah ajaran Nabi lah kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kadang-kadang tuan-tuan semua dia ajar kepada sahabat dia 3 perkara lah. Yang pertama sekali dia ajar kepada sahabat dia, maknanya apa yang kita bawa ni ataupun sebagai risalah ataupun kebenaran yang kita bawa ni adalah satu benda cukup mulia kan, bukan calai-calai tu kan. Maknanya dia adalah satu benda yang datang daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala turunkan Taurat kepada Nabi Musa AS, maka Allah Ta'ala ini juga telah turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya barang yang kita bawa ni, Islam yang kita bawa ataupun kita panggil risalah yang kita bawa ni adalah satu benda yang besar, satu benda yang agung, azamah ni, satu benda yang agung yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itulah orang yang mendukung Nabi pun tanya kepada sahabat, orang yang mendukung perjuangan
Orang yang mendukung kebenaran adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana 3 perkara Nabi tanya kepada sahabat. Pertama sekali, Nabi SAW tanya mana apa kita buat di benda besar. Yang kedua, orang yang bawa benda besar adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang jual Islam, orang buat Islam pun dakwah ni adalah orang mulia. Dan satu lagi Nabi SAW tanam kepada apa dia ni, kepada sahabat ialah kemenangan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat ni tuan-tuan semua, Allah Taala ajar Nabi maknanya fala taku fi miryatin min liqa'ih. Jangan ragu-ragu lagi maknanya risalah atau Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persamaan satu rumpunan daripada wahyu yang Allah Taala turun kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu apa dia ni, kitab Taurat dia. Ini kata lain tuan-tuan semua, Nabi ajaran Nabi ini bukan benda baru dah lah. Ma kuntu bid'an minar rusul. Nabi Muhammad bukan satu ajaran baru dah. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang pernah diturun kepada nabi-nabi dulu lah, antaranya ialah Nabi Musa alaihi salam. Sebab itulah kita pun itulah tuan-tuan semua, bila kita sebut Islam ni, kita kena rasa bangga lah. Kita kena rasa mulia. Sebab apa? Sebab Islam satu benda yang besar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan kesinambungan daripada apa yang diturun pada nabi-nabi dulu, antaranya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua pula ayat ni tuan-tuan semua, kekuatan nak nak ajak orang Yahudi lah supaya beriman pada Quran. Sebenarnya Quran yang dibawa oleh Muhammad ni bukan benda pelik ke benda, tapi dia adalah ajaran datang daripada Allah Taala seperti mana ajaran Musa juga. Jadi kaedah Quran cuba nak menjinak hati orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tak sedia juga kalau mana pun. Tak seterima kepada dia ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala sebut lagi waja'alna hudan li bani Israil. Dan kami jadikan kitab Taurat itu apa dia ni, petunjuk bagi Bani Israil. Kalau kitab Taurat Allah Taala jadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israil, sebagai perlembagaan hidup, sebagai apa dia ni dia panggil atur cara hidup. Demikian juga Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata lain tuan-tuan semua, kitab-kitab yang Allah Taala turun kepada Nabi dulu sebagai panduan hidup dia kan. Kita pun gitu juga, alhamdulillah. Kita sebahagian daripada orang yang dimulia oleh Allah Taala atas panduan ini, supaya apa ni menjadi petunjuk kepada kita lah. Kalau kita Taurat menjadi petunjuk kepada Bani Israil, itu Quran. Kalau kita tak ambil Quran sebagai panduan hidup, maka kita bermasalahnya. Kita yang apa dia ni, kita yang sepatut dipersalahkan. Kepucangan yang berlaku pada hari ini, masalah berbagai-bagai yang berlaku pada hari ini, kerana kita tak ikut panduan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Al-Quran itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa apa dia ni, peristiwa Hajjatul Wada' ataupun Hajjatul Wida', haji haji terakhir kan, Nabi dalam khutbah yang begitu panjang. Kalau tuan-tuan apa dia di Mekah, kemudian duduk di padang Arafah kan, di padang Arafah di dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sana. Berkhutbah sana antara khutbah yang panjang tu semua. Nabi sebut 2 kalimah. Apa dia dua di antara apa dia ni, pidato Nabi ataupun pesanan Nabi semasa Nabi berada di padang Arafah. Itu Nabi kata, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Nabi itu semua seolah-olah macam Nabi nampak dah apa yang akan berlaku di akhir zaman ni. Dah akan berlaku di akhir zaman ni, kebincangan, kesesatan dan sebagainya. Maka Nabi besar, Nabi kata di sana 2 perkara yang aku tinggal kepada kamu sebagai panduan kepada kamu. Kalau kamu benar-benar ikut 2 perkara ni, lan tadillu ba'di abadan, Nabi kata kamu tidak akan sesat lepas daripada aku selama-lamanya. Itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah tuan-tuan semua nak ceritanya ayat ni ajak kita, maknanya pertama sekali kita adalah kesinambungan daripada apa yang Allah Ta'ala turun kepada Musa AS. Maknanya Quran juga sebenarnya kitab Taurat. Kalau Taurat sebagai panduan kepada Bani Israel, demikian juga apa dia ni, Al-Quran dia adalah panduan kepada apa, kepada kita sebagai seorang Muslim. Cuma dia beza yang tuan-tuan semua. Kitab Taurat ni mungkin lah dia hanya sekadar guna pakai untuk masa tu ya. Susah untuk masa tu. Tapi Quran ni
Di mana ajaran dia, maknanya pertama sekali dia mencakupi segala kehidupan manusia. Yang kedua pula, ajaran dia makna tak terhenti kepada zaman. Dia boleh guna berterusan. Jadi mukjizat Quran. Kalau kita taruh tu mungkin maknanya pengajaran mungkin sesuai pada masa itu saja. Cuba tengok Quran sampai lah ni pun tuan semua, tak ada lagi kitab lain. Tidak ada kitab lain yang diganti Quran, di mana pengajaran dia adalah satu pengajaran yang apabila pengajaran yang menyeluruh dan tidak terhad ataupun tidak terhenti kepada mana-mana masa. Kalau masa Nabi Quran ni yang boleh guna pakai, masa sahabat Quran ni yang boleh guna pakai, masa kita begitu, masa akan datang begitu juga. Ajaran dia memang sesuai sangat dengan keperluan dan maslahat manusia. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Kalau masa dulu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala di kalangan Bani Israel, di sana ada pemimpin-pemimpin yang dia telah Allah Ta'ala bagi amanah ataupun ada kelayakan untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikian juga pada masa Nabi, dia itu juga. Walaupun Nabi tak ada, tuan-tuan, di sana ada pendukung kebenaran. Dia buat kebenaran, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Di sana Allah Ta'ala jadikan di kalangan mereka Bani Israel ni ada pimpinan yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang mengajak manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan semua, kalau masa dulu pun ada, Quran pun masa Islam pun ketiga. Masa Muhammad cuba tengok ada maknanya Sayyidina Abu Bakar, ada ni pun dakwah, ada apa dia ni pemimpin yang mengajak manusia berjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau ulama sebut ayat ni sebagai apa dia ni, nak menghiburkan hati sahabat-sahabat Nabi di kota Mekah dululah. Maknanya kamu golongan sikit ni wahai orang Islam, kalau masa dulu apa dia ni di kalangan Bani Israil menjadi pemimpin, kamu gitu juga kamu gitu juga, walaupun apa dia ni kamu tak ramai bilangnya pada masa, tapi kamu juga ada kelayakan untuk jadi pemimpin. Tapi dengan syarat, dua syarat kelayakan untuk jadi pemimpin ni, iaitu lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua syarat, dua sebab lah untuk untuk menjadi pemimpin ni. Kalau masa dulu Allah Ta'ala lahir pemimpin, maka masa kamu kita kau bayangkan lahirnya pemimpin mengajak manusia pada kebenaran. Di mana pemimpin yang lahir apabila dia ada dua keadaan tuan-tuan semua. Yang pertama sekali ialah lamma sabar, apabila orang ni benar-benar sabar menjunjung perintah Allah Ta'ala. Orang nak jadi pemimpin dia kena sabar mengikut risalah. Kalau masa Nabi Musa dulu memang sabar kepada dia, bawa kebenaran dia buat Nabi Musa AS. Sabar menghadapi ujian, berdepan dengan Fir'aun, berdepan dengan itu dan sebagainya. Itu baru nak jadi pemimpin. Pemimpin dia bukan lahir dalam keadaan kita saja, tidak dah. Dia lahir hasil daripada apa? Dua kesabaran. Yang kedua ialah lahir hasil daripada keyakinan. Tak. Apa dia ni? Kanu bi ayatina yuqinun. Sabar ni kepada tuan-tuan semua. Sabar macam saya sebut tadi lah. Sabar ni apabila orang tu buat kebenaran tuan-tuan semua, dia kena sabar lah. Sabar menyampaikan kebenaran. Sabar menanggung apa yang kesusahan menyampaikan kebenaran. Sabar apa dia ni, sabar menghadapi ujian berbagai-bagai. Sebab orang buat kebenaran ni tak ada lari dah. Dia terpaksa kena berdepan berbagai-bagai. Dan Nabi pernah sebut, Nabi kata al-mu'min baina khamsi syada'i. Orang beriman ni kita terpaksa berdepan dengan 5 perkara. Yang pertama sekali berdepan dengan kafir kadang-kadang. Yang kedua berdepan sama-sama kita yang hasad dengki. Yang ketiga berdepan dengan syaitan. Yang keempat berdepan dengan nafsu. Kemudian banyak perkara lah tuan-tuan, semua dia terpaksa berdepan bagai-bagai itu. Bagi kebenaran ni tuan-tuan semua memanglah dia akan diuji dengan berbagai-bagai lah. Bukan bagi dia keadaan lain, senil-lain. Macam Nabi SAW. Cuma Nabi tuan-tuan semua nak tegak kebenaran di kota Mekah. Nak supaya orang terima kebenaran daripada Allah Ta'ala bukan mudah. Kadang-kadang tak tidur malam. Kadang-kadang terpaksa berdepan dengan cacian.
Kadang-kadang terpaksa berdepan dengan apa, dengan tumahan dan sebagainya. Dan kita boleh faham dalam sejarah bagaimana kan tuan semua gapo yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak boleh bunuh Nabi je. Walaupun di sana usaha yang berbagai-bagai untuk bunuh kan, tapi memang Allah Taala jaga. Tapi yang penting yang saya nak sebut sini adalah maknanya orang yang buat kebenaran ni, orang nak lahir tokoh ni, maknanya tak dapat tidak mesti, maknanya di sana ada satu proses yang dipanggil proses kesabaran lah, kena sabar. Yang kedua pula ialah wa kanu bi ayatina yuqinun, dia yakin dengan ayat Allah Taala. Kalau orang jual ni tak yakin, tak jadi jual kalau ke mana? Dua perkara memang tak lari dah. Keyakinan dengan sabar dengan apa yang dibawa. Macam kita yakin dengan kebenaran. Kita yakin Islam adalah agama daripada Allah Taala. Islam mesti kita pertahankan. Maka apabila kita ada keyakinan, kita akan sabar menghadapi ujian apa semua kan. Sebab itulah apa yang disebut oleh ulama, kata dia dua perkara ni lah. Kalau orang apa dia ni, kalau orang ada dua perkara, maka insya-Allah dia adalah tangguh untuk jadi pemimpin. Kata kita lah. Inilah apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ataupun orang lain lah. Dia ambil daripada ayat ni, kata dia kepimpinan ni biasa akan lahir daripada dua perkara lah. Yang pertama sekali adalah keyakinan. Yang kedua adalah apa yang pertama sekali kesabaran, melaksanakan dan menanggung ataupun menghadapi ujian. Yang kedua adalah yakin dengan risalah ataupun apa yang dia bawa. Kan, itulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut kalau masa Bani Israel dulu, maknanya pemimpin ada pemimpin mengajak kebenaran ni yang mana lahir hasil daripada perkara. Kemudian kamu di kota Makkah Mukarramah atau di mana-mana lah. Pemimpin maknanya inilah sifat yang paling besar sekali ialah kesabaran, yang kedua ialah keyakinan dan kebenaran yang dia bawa. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian ayat berikut, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka persisihkan pada-padanya. Kadang-kadang manusia pada masa Bani Israil katakan ada orang yang mendukung kebenaran, ada orang yang menolak kebenaran, balah pula dia kata dia betul, dia kata dia benar ni berpanjang dengan siapa dulu ni. Siapa pula ni makna masa-masa mendakwa dia betul, dia negara dia salah dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua keputusan sebenar adalah di tangan Allah Taala pada hari akhirat. Tuhan yang akan menentukan. Kalau dunia memang masa-masa dakwa kan, masa-masa mengatakan gitu gini, tapi sebenarnya kita akan datang satu hari tak akan tiba di kalangan manusia, maknanya akan tahu siapa sebenarnya. Di mana keputusan yang hadir daripada Allah Taala, di mana pada masa itulah semua manusia akan tahu siapa yang benar-benar betul, siapa yang salah. Itu apa dia? Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dalam dunia ini tidak balah geger dah. Orang kata begini kan. Tapi tunggulah satu masa. Kalau tak saya tunduk pada kebenaran agama semua, satu masa pasti manusia akan tahu siapa yang buat kebenaran dan akan dapat pahala daripada Allah Taala, dan siapa yang mendukung kebatilan yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari akhirat. Kemudian awalam yahdilahum kama halakna min qablihim min qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liqaumin afala yasma'un. Ayat 25 itu ayat 26 ialah dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Apakah mereka tidak mendengarnya, memperhatikan? Allah Ta'ala tu semua banyak perkara lah Tuhan nak didik dia orang lah, nak ajak dia kembali kepada Allah Ta'ala. Baru ni kita dah bincang kadang-kadang melalui ujian musibah supaya dia orang ni boleh mikir. Kadang-kadang Allah Ta'ala apa dia nak ajar direct melalui para rasul dan sebagainya kan. Satu lagi Allah Ta'ala minta dia nak ajak dia orang supaya kembali kepada Tuhan melalui dia tengok bagaimana peristiwa yang berlaku, kebinasaan yang pernah berlaku dalam sejarah. Di mana tuan-tuan semua dalam sejarah ni banyak berlaku bagaimana kesudahan
golongan-golongan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Contohnya kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Sepatutnya dia orang ni, orang Mekah ni tuan-tuan semua, dia orang nega. Dia orang nega, dia pergi jalan di negara Syam. Tengah-tengah jalan dia boleh tengok kisah-kisah bagaimana Allah Ta'ala tinggal lagi sakit bagi orang yang kaum-kaum orang hebat-hebat, tamadun yang hebat yang dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dia orang nak mikir tuan-tuan semua, dia boleh tahu maknanya puan-puan ni dibinasa oleh Tuhan. Sebab apa dia? Sebab dia orang ni ingkar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk di negara semua dia tengok ni satu peristiwa yang ngeri lah. Dia tengok bagaimana berkelipangnya apa dia ni bangun negara apa semua. Banyak kesaksian yang boleh tengok dari tengah-tengah jalan. Dan menjadi sepatutnya dia kena ingat, maknanya ini satu kaedah dia menjadi peraturan Tuhan panggil sunnah dia panggil. Orang yang engkar Tuhan ni maka kesudahan macam tu. Kamu gitu juga wahai Quraisy, wahai musyrikin kata Mekah kan, kamu maknanya kalau kamu juga bermasalah macam dia orang ni, tak, kamu juga maknanya tak mustahil akan binasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak mikir kan? Allah Taala kata tanya dia kan. Tak. Kamu tak mikir atau tak ambil pengejaran ke apa yang berlaku yang kamu tengok dalam peristiwa dan yang kamu tengok dalam perjalanan yang kamu pergi ke Syam ataupun sebagainya. Sebab tuan-tuan semua dalam Quran dia banyak Allah Ta'ala bawa isyarat-isyarat kepada orang kota Mekah ni. Kalau kata maknanya banyaklah Tuhan ajar dia supaya dia tengok apa-apa yang berlaku di depan dia. Tuhan kata tuan semua kadang-kadang terkekalkan maknanya belum Nabi supaya manusia perhatian. Dia panggil sunnah. Dia panggil peraturan lah. Kalau gini-gini jadi. Dah. Contoh katakanlah anak saya ambil satu apa dia kaum Samud lah kata, kaum Ad. Dia dalam perjalanan dia pergi ke Syam, dia akan jumpa dengan tempat-tempat yang ada lagi dah kisah-kisah tu. Dia orang pun tahu ada sejarah-sejarah dan sebagainya. Kaum Ad katakanlah tu semua bagaimana dia binasa oleh Allah Taala. Habis cuci tamadun yang kita hebat dia orang bina. Dia orang nak bangga-bangga dengan apa dia dengan tubuh badan dia besar, dengan kemajuan yang kita dapat, tapi akhir sekali diranak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diranak ni dengan sebab beberapa perkara lah. Yang pertama sekali dia ingkar, dia tidak percaya kepada Allah Taala. Yang kedua pula dia tolak kerasulan Nabi Hud dan sebagainya. Yang ketiga pula kadang-kadang dia mari bangga dengan kemampuan yang ada pada diri dia. Bangga dengan kebolehan dia orang. Macam saya sebut tadi lah. Bangga dengan tubuh badan dia besar, bangga dengan tamadun dia orang bina. Satu lagi perangai dia ikut apa dia ni penjahat-penjahat. Dia mungkin ikut benar dan akhir sekali tak ada anak dia orang. Macam kaum Ad yang saya sebut tadi. Tuhan binasa dia kata tu semua. Mari angin kecil. Mari angin sejuk. Kemudian angin begitu kuat binasa dia orang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dia ni rihul hakim ataupun sarsarin, makna angin yang begitu kencang. Mari berapa hari tuan-tuan semua sakharah sab'a layalin bersama niat ayyamin husuma. Mari 7 hari turut kemudian 8 malam. Habis dia cacu habis dia orang. Dan apa dia kepala dia putus, hebat-hebat dia orang kadang-kadang binasa dengan kadang kepala putus. Allah Ta'ala cabut kepala dan sebagainya. Dan tuan-tuan semua kesaksian yang saya sebut tadi, contohnya bangun niaga pun semua ataupun tempat-tempat tu, dan media orang dapat hak benda-benda gitu. Hatta lah ni betul-betul kata kita nak harap kadang-kadang tempat-tempat ada kisah-kisah dia. Macam di Jordan kita boleh tengok kisah kaum Nabi Samud. Kadang-kadang bangun niaga buat batu-batu dan sebagainya. Benda-benda Tuhan tinggal bagi tu supaya manusia memikir. Macam kat Fir'aun kan, Tuhan kekalkan dia supaya manusia tengok boleh memikir. Inilah kesudahan orang jahat, kesudahan orang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat ni tuan-tuan semua Tuhan kata tak tengok kepada dia mana ni. Kamu tak tengok ke dia orang ni buta ke untuk melihat apa bagaimana apa dia kebinasaan yang berlaku di mana mereka lalu kawasan-kawasan. Sepatutnya maknanya mereka ni ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku itu. Dan kena ingat peristiwa-peristiwa macam dia berulang. Dipanggil sunnatullah. Benda-benda gini berulang. Kalau berlakunya pendustaan, maka akan mari hukuman daripada Allah Ta'ala. Cuma berat ringan kadang-kadang kita serupa lah. Dia boleh jadi orang dulu hebat kuat lagi kena Tapi kaedah tu mana sentiasa berulang akan berlaku. Maka kamu wahai Quraisy, wahai orang menentang Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Kamu ambillah pengajaran daripada peristiwa tu, daripada tempat yang kamu tengok tu kan. Kalau kamu benar-benar apa dia ni, kamu benar-benar nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, cuba tengok tuan-tuan semua. Banyak perkara Tuhan guna kan untuk nak ajak manusia supaya beriman kepada Allah Taala. Kan Tuhan tak sapu selalu tak. Jangan mari gini. Saya hanya kepada apa? Kepada manusia. Dah untuk kita lah. Wa awalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Betul apabila kita pergi saya sekel kalau kita nak harap tuan semua, kita pergi kita ambil pengajaran lah. Saya pernah pergi kawasan apa dia ni di Jordan, kawasan tempat kaum Nabi Lut dikatakanlah tempat laut mati. Tapi kita pergi sana Islam tak apa galak, tapi kita ambil atas hasan pengajaran tak apalah. Kita pergi kadang-kadang nampak suasana air laut luar sendiri puasa kadang-kadang. Sebab kita tahu cerita tu pula. Di Jordan ada panggil laut mati lah. Dikatakan situlah tempat Allah Ta'ala balik bumi kaum Nabi Lut. Benda tu mati tu lah. Tapi kalau ni jadi tempat maksiat tu masalah. Allah jadi hotel boleh buat pelancong ni kata-kata. Memang air dia situlah, air dia memang masing kan. Boleh dia orang tak pandang guna boleh duduk kata apa air dia macam tu. Tapi maknanya kalau kita Islam ni sekadar nak ambil pengajaran lah. Bagaimana tempat-tempat memang kita rasa lain puasa apa kita tahu cerita tu puasa lah. Itulah sebenarnya kita tak salah dalam Islam kita pergi berjalan ke apa semua kan. Jadi niat molek boleh follow kita nak ambil pengajaran dengan apa yang berlaku. Ada? Kemudian kita lagi Allah Ta'ala bawa sesuatu. Kemudian lagi pula awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruz fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka melihat bahawa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga haiwan-haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan daripadanya, maka mengapa mereka tidak mahu memperhatikan? Tadi Allah Ta'ala tunjuk apa dia ni kebinasaan. Kemudian Tuhan ajak kita pula tengok bagaimana kemakmuran pula. Allah Ta'ala cuba buat perhatian kepada kita lah. Bagaimana kuasa Tuhan ni. Dan benar ni kita boleh tengok semua. Bumi yang kena kontang dah tiba-tiba marinya hujan. Hujan tiba-tiba naik. Apa dia naik? Pokok-pokok gabus semua. Kemudian kita dapat manfaat daripada pokok-pokok tersebut. Binatang boleh minum air, boleh makan, kemudian boleh makan pokok-pokok. Kita begini boleh tupai dengan penciptaan yang tanda-tanda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan semua, ini kaedah pendekatan Tuhan lah nak ajak manusia supaya meyakini di sana ada yang pencipta dan meyakini di sana ada yang maha kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kini tuan-tuan semua kita boleh tengok ni, tak perlu ngaji tinggi sangat. Kalau mana? Allah Ta'ala macam saya sebut sama lah. Quran Tuhan buat contoh-contoh, kadang-kadang contoh yang boleh dipahami oleh semua lapisan manusia. Dia tak macam kita ngaji falsafah, ngaji ilmu kalam, kadang-kadang dia tak faham kadang-kadang kita. Kalau mana cara bawa nak kenal Tuhan kadang-kadang payah. Tak, dokumen Tuhan ada, lawan tak ada. Kemudian last kali saya ada, tak ada lagi di bimbang. Jadi kita tak kadang-kadang payah pendekatan falsafah kita panggil. Tapi Quran kita tuan semua pendekatan untuk mengenali Allah Ta'ala ini satu pendekatan yang boleh difahami oleh semua masyarakat. Orang Badui tak ngaji pun dia boleh faham cerita-cerita macam ni. Tak, dia boleh tengok sendiri bagaimana benda tu berlaku depan dia. Kita boleh tengok tuan-tuan benda tu berlaku depan kita. Tengok tiba-tiba tanah kering, tiba-tiba hujan jadi subur balik dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan semua adalah Tuhan nak tunjuk kita bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula, contoh-contoh ini adalah sebagai dalil nak ajar kita bahawa kebangkitan ini satu benda yang mudah bagi Tuhan. Ada kafir kita nak belajar sebelum ni kan, ayat awal-awal di mana kafir tak percaya tentang hari kebangkitan. Mana boleh lahir, boleh hidup semula ada, mana boleh kembali semula, dah mati dah kering ke apa semua kan. Tapi dengan cerita-cerita macam ni tu sebab tengok tanah kan, kering kontak tiba-tiba mari tu hidup balik semula. Begitulah Allah Ta'ala maha kuasa sebenarnya. Nak cipta manusia balik semula, nak kembali manusia balik semula, hari kebangkitan tak payah, mudah saja bagi Allah Ta'ala. Dan benda ni kamu tengok sendiri kata Allah Ta'ala,
bagaimana proses teki kontak tanah tiba-tiba kejap tiba-tiba jadi ada tanah dan sebagainya. Itulah hari akhirat memang walaupun kita nampak kan Allah Ta'ala Maha Kuasa dia boleh buat. Kalau benda dunia gitu dia boleh buat, apatah lagi benda lain. Itulah tuan semua antara pendekatan Al-Quran Karim dan ayat dua perkara. Pertama sekali Allah Ta'ala nak ajar kita tentang kuasa dia, nak tunjuk kita bagaimana kuasa Tuhan. Ini bukan mudah barang-barang ini. Tak, kita tak boleh buat barang-barang ini. Kan? Ini sebahagian kecil yang kita boleh tengok bagaimana kuasa Tuhan. Yang kedua pula ayat nak ajar kita bagaimana nak cerita kepada kita Allah Ta'ala mudah untuk bangkit manusia semula daripada mati, kemudian dia bangkit dihisap semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, benda tengok tak nampak, tiba-tiba ada macam kita ada kita gini pada kuri daripada mai hujan tengok ikan nak cuci nak main mana ikan. Habis itulah tu semua akhirat Allah Ta'ala nak bangkit manusia mudah ya. Barang tu ada dah nanya ada bang Ajibuz Zanab kan, apabila marinya hari kiamat Allah Ta'ala tu hujan maka naik jadi Tuhan tu, jadi abailah, jadi sayur, jadi gemuk semua kan. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betullah tuan-tuan semua ayat ni, ayat depan tu Tuhan nak tunjuk tadi maknanya Tuhan boleh mati, Tuhan boleh menghancurkan. Ayat kita baca sekarang Tuhan boleh menghidupkan, boleh menyuburkan. Dan kata lain dua ayat ni nak ajak kita bahawa manfaat dan mudarat itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, manfaat dan mudarat semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada orang lain. Cuba tengok bagaimana sikap orang kafir tu semua. Tuhan dah jelas berapa kaedah Tuhan buat penjelasan kan. Tapi dia orang yang tak degi juga. Orang yang dia tahu semua Tuhan teriati kata sebaya lah. Kan mari begitu mati ni memang tak hidup hati dia. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Ayat 28 kata dia, dan mereka bertanya bilakah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar. Dia nganyi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata satu masa Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada puak dia, mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala kan. Dia guna puak itu buat nganyi pula kan. Faham bila nak mari hari itu kan. Mu dah kata mu benar, mu dah kata aku kami kena azab. Faham bila hari itu, tunjuk baik kepada kami kata dia. Ini sikap yang apa? Sikap yang asalnya sikap yang daripada kafir. Orang luar ni ada juga orang kita pun kadang-kadang tak boleh, tak sembahyang lah Tuhan tu azab. Mana azab kan tak nampak dia kata kan. Ada berlaku macam tu kadang-kadang kan. Ini sikap yang tak sepatutnya daripada kita lah. Mana sikap yang ada pada orang lain ni, orang tak beriman kepada Allah Ta'ala kan. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Bila yang kata hari yang kamu kata kamu akan diberi kemenangan, kami akan diazab kan. Bila mari tunjuk kepada kami kata dia sekiranya kau benar. Ini antara ucapan-ucapan yang orang yang kira kurang biadab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dan cerita cuma tengok tu semua yang saya sebut tadi kan. Patutnya dengan bukti-bukti kita bincang tadi, patut dia tunduk pada Tuhan lah. Yakin tentang kuasa Tuhan, tapi dia tak kan. Dia tengok benda tu lalu gitu saja kan. Kemudian sikap dia memang tak betul lah. Sikap dia memang tidak berakhlak, di mana dia nganyi pula bila nak mari benda tu kan. Apabila dia tanya adalah betul menganyi gitu, Nabi pun dia ajar jawab cara direct dia lah. Nak jawab betul tak jadi dia pun tidak jawab betul ke dia pun menganyi, kita jawab betul. Jadi tak dia tak kali kita panggil. Maka Allah Ta'ala ajar supaya Nabi jawab dia dalam mana Nabi jawab dia kan. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak pula diberi tempoh. Kayak dia kata perempuan ni, hari itu pasti akan berlaku lagu mana? Hari akhirat ni. Apabila marinya hari itu, maka tak ada guna dah. Dia orang nak beriman semula ke, nak kelik semula ke, nak insaf semula, tak ada guna dah. Sebut gitu saja kepada orang Muhammad. Kan tak payah layak sangat lah kan. Kalau kita nak fikir layak soalan dia ada menganing tadi, memang tak ada guna. Kita mari dengan fakta ke apa semua pun, memang dia tidak ketimur sebab dia dah Allah Ta'ala tutup hati dia orang kata. Maka jawapan direct lah Tuhan ajar Nabi. Nabi kata apa dia ni, Tuhan ajar Nabi, kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Tak, maknanya kata kepada mereka lah, maknanya hari itu kalaulah
hari itu berlaku, maka tidak manfaat lagi apa dia ni iman mereka. Dan mereka tidak akan ditunggu-tunggu lagi, tak akan diberi tempoh lagi lepas, tak ada dah. Nak klik semula ke nak gabung semua, tak ada dah. Ini jawapan yang padat dan ringkas kepada orang macam ni. Tak perlu pada orang panjang, tak perlu pada syarah panjang dah, rugi masa Kita jawab gitu ke dia. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Kemudian akhir sekali terus fa'arid anhum bantadhir innahum muntadirun. Maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Maknanya inilah Allah Ta'ala sekali Tuhan minta supaya Nabi tak salah dia orang lah. Fa'arid anhum, berpalinglah. Maknanya kita layan dia orang yang tak kerja buat lah. Yang penting kita sapa apa yang Allah Ta'ala suruh sapa. Dia tak sedih ikut dia punya bahasa. Kita tunggulah satu masa bagaimana Allah Ta'ala hukum dia. Dia perlu tunggu kita juga. Pak kafir tunggu bila kita dah binasa, kita perlu tunggu dia juga. Bila dia akan dibinasa oleh Allah Ta'ala. Yang penting maknanya kita, Nabi SAW diajak oleh Allah Ta'ala, maknanya kita hanya sekadar al-balagh, sekadar makna menyampai. Kalau dia halal ke apa semua, kita secara lah. Kalau kita nak layan dia lebih, tu akhirnya buat lah kita. Kerja kita untuk menyampaikan risalah. Dia tak sehingga apa semua, dia punya pasal lah. Lepas tu Nabi SAW diberi diberi pesanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan herau dengan dia orang lah. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Maknanya tak secara dia. Kita tunggu masa lah, satu masa dia akan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu tunggu juga satu masa nanti. Itulah tuan-tuan semua antara benar-benar pendekatan yang digunakan oleh Quran. Yang kita baca hari ni adalah bagaimana pertama sekali kita boleh fahamlah bagaimana kaedah Allah Ta'ala nak bawa manusia supaya menerima hidayah Allah Ta'ala ni. Berbagai-bagai cara yang digunakan oleh manusia. Tapi itulah manusia yang apabila sampai berikat, Allah Ta'ala dah teri hati dia, mari ke apa memang tak nampak gambar satu dah lah. Tak nampak gambar satu. Itulah tuan-tuan semua yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Cuma sebelum akhir saya nampak rumuskan sikit daripada awal beberapa perkara lah tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Sajadah. Kalau kita perhati daripada awal tuan-tuan semua, saya nak rumuskan sikit daripada awal. Pertama sekali kita dapati ayat awal Allah Ta'ala cerita tentang Quran ini datang daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita yakin maknanya Quran yang kita bawa sekarang ini adalah datang daripada Allah Ta'ala. Kita kena segera lah pakat beriman dan beramal dengan Quran. Sebab Quran bukan daripada Saleh tu, bukan daripada Muhammad tu, tak Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula yang kita bincang tentang hikmah di sebalik Allah Ta'ala atau Rasul. Setiap zaman ada semua ada Rasul. Kemudian Nabi Muhammad pun didatang oleh Allah SWT. Ada hikmah dia. Hikmah dia kan untuk bimbing. Untuk bimbing manusia apa dia supaya kembali kepada Allah Ta'ala. Ini rahmat Tuhan berlaku tuan-tuan semua. Tuhan tak biar hanya sekadar akal dia memikir saja tu, Sampai Tuhan buka akal kepada manusia, Tuhan hantar pula Rasul pula, hantar kitab pula untuk bimbing dia orang kepada kebenaran. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua, Allah Ta'ala cerita kita Tuhan jadi langit di berperingkat-peringkat lah. Tuhan boleh sangat nak buat sekaligus buat apa kun fayakun. Tapi Tuhan nak ajar kita dalam buat kerja ke apa semua ni, kita perlu kepada apa? Dia panggil cermat, kita panggil tak? Atau berasu-asu, kita panggil. Tuhan dia boleh buat. Maknanya langit sekaligus, tak apa macam kita baca dalam surah Yasin kun fayakun kan. Tapi Tuhan buat dalam masa ni hari ke apa semua ni, masa ke apa semua, tuan-tuan semua nak ajar kita dalam buat kerja ke apa semua ni, kita kena ada sifat apa ni, yang gugur ke apa dan sebagainya. Kemudian lepas pada tu pula Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir tak beriman pada hari akhirat. Walaupun bukti jelas kuasa Tuhan gitu gini kan, tapi dia orang ni dia anggap maknanya akhirat tak akan berlaku. Quran sebut dia jelas sosok kuasa Tuhan ke apa semua, tapi gitulah keadaan dia tidak percaya. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua, ayat yang seterusnya pula ialah kita bicara tentang apa dia ni, keimanan tidak akan berguna pada hari akhirat bagi orang kafir. Kafir apabila kembali pada akhirat, memang nak beriman mula tak boleh dah. Nak kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin tak ada, bukan masa dia dah. Masa beriman lah masa di dunia, bukan masa di hari akhirat.
Kemudian lepas tu pula tuan semua, Allah Ta'ala sebut tentang bahayanya lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut macam mana sifat kafir kan, dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat kita bincang tentang sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang beriman ni antara qiyamul lail, diri malam. Kemudian lepas tu Allah Ta'ala cerita tentang kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Kenikmatan yang begitu hebat lah. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, kemudian tak pernah terlintas dalam hati. Kemudian berikut pula Allah Ta'ala menyatakan bahawa tak sama lagu-lagu mana pun antara orang beriman dan tak beriman. Kita nak jual dalam kehidupan dunia ni, susah payah kita kena ingat takkan sama orang yang beriman dengan orang tak beriman. Di segi nilai Allah Ta'ala memang takkan sama, nilai apa dia ni takkan sama. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, antara benda yang kita bincang banyak tentang apa dia ni, azab-azab yang Tuhan guna adalah untuk bagi pengajaran. Musibah ataupun azab yang sekali-sekala Allah Ta'ala turun adalah untuk beri pengajaran kepada manusia. Itu ayat apa dia? Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kemudian yang berikut pula ialah bahayanya berpaling daripada ayat Allah Ta'ala. Sebab itulah kita dah bincang baru, maknanya orang yang paling zalim sekali ialah orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian yang berikut pula ialah di sana ada yang persamaan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dengan Nabi Muhammad daripada surat satu rumpun yang sama, itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian satu lagi kita bincang ialah tentang kesabaran dan keyakinan sifat pada pemimpin, sifat kepimpinan, sifat pada orang jadi pemimpin dan dua perkara itulah kesabaran, kemudian yakin apa yang dia bawa. Dan last sekali tuan-tuan semua ialah apa dia ni, sebelum last kita bincang tadi ialah apa dia ni, Allah Ta'ala tu ujian kepada semua tu adalah ujian dan menghidupkan benda yang mati itu adalah dalil kepada hari kiamat. Bukti hari kiamat ni boleh tengok melalui bukti yang Tuhan tunjuk ialah air hujan turun daripada bumi yang kena kontang, tiba-tiba hujan, lepas tu pula lahirnya jadi pun warna apa dia naik pokok-pokok semula. Lebih itulah apa dia ni perumpamaan kepada apa yang akan berlaku dari akhirat. Mudah saja bagi Allah SWT. Dan akhir sekali tuan-tuan semua kita bincang tadi adalah taubat-taubat, maknanya sebelum mati dah. Taubat-taubat ni kapuan sebelum mati. Waktu Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, dia kata tu buka belaan tamu tu, bertaubatlah sebelum kamu mati. Lepas kamu mati tak ada apa dah lah, taubat lagu mana pun memang bukan masa dia dah. Itulah tuan-tuan semua, lebih kurang saya buat rumusan pengajaran daripada awal sampai akhir surah Sajadah. Kita haraplah moga-moga insya-Allah kita belajar surah ni, bila kita baca, kita dengar pada pagi Jumaat, atau yang kita rasa jeli lah, atau rasa kita boleh memahami apa dia isi-isi yang terdapat dalam surah Sajadah, insya-Allah boleh menambahkan lagi khusyukan kepada kita, boleh menambahkan lagi apa keyakinan kita kepada kehebatan Al-Quran Karim. Sekadar untuk hari ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.